Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, jumpa sekali lagi saya Ustaz Ibrahim Abdullah daripada Doa Channel. Doa yang saya bawa mari pada hari ini, satu doa jikalau kita rasa susah hati, jikalau kita rasa dunia telah tutup, tidak ada jalan, dan kita rasa geluh hati, dan kita rasa kata tidak ada jalan dah untuk nak sambung dalam kehidupan kita, kita ada satu doa yang mana doa ni telah didoakan oleh Nabi Yunus ibnu Matta ketika berada di dalam perut ikan yang besar di dalam laut. Jadi doa pada hari ini boleh ibu-ibu, bapa-bapa ikuti saya dengan kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sekali lagi, boleh ibu-ibu ikuti doa ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang bermaksudnya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan lain melainkan Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau Allah, inni kuntu minadh zalimin, saya sesungguhnya daripada orang-orang yang zalim. Jadi doa ni sebenarnya satu doa, kata ulama, jikalau kita berdoa Allah Ta'ala akan buka kesusahan kita. Kalau kita berdoa pada Allah daripada hati yang tulus ikhlas, insya-Allah kita akan dapat pembukaan pintu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton yang dirahmati Allah, doa ni adalah doa yang telah didoakan oleh Nabi Yunus ibnu Matta ketika berada di dalam satu kampung nama Nainawa yang ada di Mosul, ialah di pada negeri Iraq. Yang mana Nabi Yunus ibnu Matta ni adalah seorang nabi dan juga seorang rasul di dakwah satu kaum di Nainawa di negeri Iraq pada masa sekarang ni. Maka ahli kampung tak dibilangnya yang banyak, 100,000 lebih. Nabi Yunus dakwah malam siang, dakwah pagi petang, sehingga tak ada masuk Islam walaupun sore pun. Tak ada daripada gulungnya perempuan, tak ada daripada gulungnya orang lelaki, tak ada siapa-siapa pun masuk Islam. Lalu Allah Ta'ala bui ajaran, bui masa kepada kaum dia dalam masa 3 hari. Jikalau kaum dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 3 hari lagi akan turunnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Yunus ibnu Matta beritahu kepada kaum dia, wahai kaumku, tidaklah kamu masuk Islam, tidaklah kamu beriman kepada Allah, dan jikalau kamu tidak beriman kepada Allah, dan tentu 3 hari lagi Allah Ta'ala akan turun azab kepada puak kamu. Maka Nabi Yunus pada waktu malam, oleh kerana kaum dia degil, oleh kerana kaum dia tak dengar orang, dia terpaksa tubik dan keluar lari daripada kaum dia, lari daripada kampung dia, kerana azab tak sampai dah 3 hari lagi. Maka Nabi Yunus pada waktu malam tadi dia naik satu perahu, perahu yang mempunyai orang ramai, yang mempunyai barang-barang. Maka naik di dalam perahu tadi, maka perahu pun mula bertolak melayar di dalam laut. Tiba-tiba pada waktu malam yang sunyi, mari ribut yang kuat, mari ikan yang besar senantiasa duk tunggu orang-orang yang ada di dalam perahu. Maka di situ orang yang duduk dalam perahu terpaksa nak turun barang-barang supaya nak beringin ke perahu, supaya perahu tadi tidak berat, supaya perahu tadi boleh berlayar di dalam lautan yang tidak bertepi. Maka hari itulah pakat gile cara untuk nak tahu orang di dalam laut supaya tak muatan jadi berat. Maka kata kaum dia, cara untuk nak nak tolong ataupun nak calon orang jatuh di dalam laut tadi, nak jatuh orang dalam laut tadi, kena undi. Maka undi kali pertama kena nama Yunus ibnu Matta. Jadi orang yang duduk dalam perahu tu sayanglah, kerana orang kenal Nabi Yunus, orang baik, orang molek. Maka mereka kata tak boleh, kita undi lain. Maka undi kali yang kedua pun kena Nabi Yunus juga. Undi kali yang ketiga pun kena Nabi Yunus juga. Maka Nabi Yunus terpaksa kena terjun masuk di dalam laut.
Maka masa-masa yang Nabi Yunus terjun dalam laut, maka ikan paus yang besar di dalam laut ataupun wan, dan dengan bahasa Siak, bahasa Melayu ikan paus yang besar di dalam laut ngangor mulut telan Nabi Yunus. Subhanallah. Dan Nabi Yunus dengan keadaan duduk di dalam laut yang dalam dan tidak ada orang nak tolong dan tidak ada siapa untuk nak mari buat pertolongan kepada Nabi Yunus. Maka di situlah Allah Taala perintah kepada ikan, dan jangan sekali-kali kamu lukakan kulit Nabi Yunus, dan jangan sekali-kali kamu patahkan tulang Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus, muslimin yang dirahmati Allah, terpaksa menghadapi kesusahan. Kata ulama 3 kali gelap. Gelap yang pertama pada waktu malam, gelap yang kedua ketika berada di dalam perut ikan, dan gelap yang ketiga gelap yang ada patak laut. Muslimin yang dirahmati Allah, pada waktu malam ni yang tidak ada pelita, yang tidak ada api ni pun kita rasa gelap dah di atas dunia ni. Tapi Nabi Yunus gelap bukan sekadar tak ada api, tak ada pelita saja dah. Bukan gelap Nabi Yunus, gelap yang ada tengah malam dan duduk di dalam perut ikan yang besar. Tak mungkin nak keluar, dan tidak ada apa unik mana-mana mari nak tolong Nabi Yunus, dan juga berada di patak laut yang tidak tahu duduk mana. Di sini Nabi Yunus berada di dalam kegelapan dan di dalam kesusahan, menghadapi kesusahan hidup yang paling tak ada dah. Kalau kita nak banding kesusahan kita ni di atas dunia, nak banding dengan kesusahan Nabi Yunus Ibnu Matta, tentu kita nak banding tak ada. Maka di situ Nabi Yunus terdengar suara-suara yang ada di patak laut, duduk tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikuti Nabi Yunus dengan kata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus senantiasa duduk tasbih kepada Allah. Dan juga Nabi Yunus jadikan perut ikan adalah tempat yang dia sujud pada Allah Ta'ala. Maka dia berdoa pada Allah, Ya Allah, kami jadikan satu tempat yang mana manusia tak pernah jadi tempat ni tempat sujud padamu, Ya Allah. Kami jadi tempat sujud kepada kamu, Ya Allah. Itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, Nabi yang tak tinggal semaya. Nabi Yunus, Nabi yang tak tinggal sujud pada Allah. Walaupun berada di dalam keadaan susah, walaupun berada di dalam keadaan gelap, yang tidak boleh nak hubung dengan orang, yang tidak mampu nak beritahu kepada orang, dan tidak ada mana-mana golongan nak mari tolong Nabi Yunus kerana duduk dalam laut. Duduk dalam laut, duduk di dalam laut dan di dalam perut ikan, dan duduk dalam gelap pula. Tentu sekali muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah. Dengan doa Nabi Yunus berdoa tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Suara yang ada di patak laut, suara yang ada di tempat gelap, suara yang ada di tempat-tempat yang tak kenal, dia akan terdengar oleh para malaikat di atas langit. Maka kata malaikat jumpa dengan Allah, Ya Allah, kami terdengar suara ni yang berada tempat yang kami tak pernah tahu kata tempat di mana, dan juga suara ni memang suara kami pernah dengar, suara permintaan ini, Ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hamba saya nama Yunus Ibnu Matta berada di dalam perut ikan, berada di dalam patak laut, dan dia berada di tempat gelap. Maka dengan permintaan itu, muslimin yang dirahmati Allah, istijabah, diminta, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala perintah kepada ikan yang besar yang ada di patak laut, yang tak tahu duduk di kawasan mana, mari kehek Nabi Yunus di tepi patah, dan supaya Nabi Yunus boleh hidup sekali lagi, supaya Nabi Yunus boleh berdakwah sekali lagi, supaya Nabi Yunus boleh ajar orang sekali lagi. Marinya setelah mana ikan tadi mari kehek Nabi Yunus di tepi patah, maka disitulah Nabi Yunus berada dalam keadaan susah dan berada dalam keadaan kulit ni, seseolah kata ulama, kulit Nabi Yunus serupa dengan air yang tubik daripada telur. Dan juga dipanah matahari, dan juga binatang-binatang lain yang ada dan luar yang buah tapi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tumbuh satu tumbuhan dengan satu pohon kayu, dan dengan pohon kayu inilah Nabi Yunus dapat makan, dan dengan pohon kayu inilah Nabi Yunus dapat teduh. Dan kata riwayat, ada seekor binatang rusa mari bui susu kepada Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus dapat
Nah, segar semula sehingga Nabi Yunus dapat berdiri tegak semula, klik jumpa dengan kaum dia yang dia tak suka-suka. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah, kata ulama ada selisih, kata ada berapa hari Nabi Yunus, ada kata 40 hari, ada kata beberapa hari duduk dalam perut, Allah alam berapa hari. Tapi yang pentingnya Nabi Yunus berada dalam keadaan susah dan beberapa hari dengan keadaan tak nak suka-suka, siapa nak boleh tolong. Maka dengan permintaan doa yang Nabi Yunus doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sagani, dan didengar oleh Allah Taala, dan Allah Taala tolong, dan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam laut, boleh kelik semula kepada tepi laut, tepi patah. Muslimin yang dirahmati Allah, setelah mana Nabi Yunus boleh berdiri tegak, maka kelik jumpa dengan kaum dia yang tak suka-suka. Yang tak suka-suka, kata kaum dia 100,000 orang ni dah telah masuk Islam. Kenapa? Kerana mandai kehilangan Nabi Yunus ni, mereka rasa bersalah. Hari ni kita rasa bersalah Nabi Yunus, cari Nabi Yunus tak jumpa. Kerana memang Nabi Yunus ni orang molek, orang comel, orang baik. Dan tiba-tiba tak jumpa. Lalu mereka berdoa pada Allah, panggil anak bini, panggil binatang, duduk di satu tempat berdoa pada Allah dan mengaku salah dan masuk Islam. Maka di situ kata ulama, kaum dia pada masa yang Nabi Yunus tak suka-suka, kata mereka dah masuk Islam, klik mari terdapatnya kampung di kawasan Nainawa di Mosul tadi dah masuk Islam semua. Muslimin yang dirahmati Allah, apa saja yang kita menghadapi kesusahan atas dunia ni, Allah Ta'ala punya, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala dengar permintaan kita. Janganlah kita lupa melalui doa yang kita ajar tadi, kita berdoa ketika kita susah, baik susah cari makan, baik susah dalam keluarga, baik susah dalam kampung, baik susah hati, geluh besar, susah di dalam hidup. Jangan kita lupa baca doa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hari ini saya Ustaz Ibrahim Abdullah daripada Doa Channel berhenti sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.